Ini kisah dua kumpulan baik dan jahat, pertarungan antara keamanan dan kewangan, tentang yang terlalu menentang keadilan, tentang nafsu dan Hello, my name is Dian Vimal. I'm the director of the movie Temuan Takdir. pertarungan antara keamanan dan kewangan. Bermula daripada cetusan individu berjiwa komited dengan permasalahan sejagat, beliau percaya setiap insan di dunia mempunyai potensi untuk menaburkan khidmat dalam kehidupan golongan memerlukan dengan cara tersendiri. Beliau yang dimaksudkan adalah Dian Vimal. Cetusan idea ini bermula ketika Dian Vimal melakukan lawatan ke India pada tahun 2002. Friends to Mankind asasnya adalah untuk membangunkan ramai remaja dalam social entrepreneur. Jadi kita membuka pintu untuk mereka mempelajari. Dari segi perfilman ni, kita menggunakan filem ni sebagai satu base di mana ramai boleh datang dan belajar, menerima pengalaman dan menceburi dalam bilang ini. Lebih daripada 100 orang telah melibatkan diri secara sepenuh atau separuh dalam pembikinan filem ini dan mempelajari berbagai-bagai kemahiran, daripada bagaimana kita set up satu skrip, bagaimana kita buat perancangan perfilman, dengan editing, dengan post production, lepas tu dengan bagaimana nak completekan satu movie. Friends to Mankind adalah sebuah perusahaan sosial bertaraf antarabangsa yang ditubuhkan sejak 2004. Beribu pejabat di Kanada, organisasi ini telah melebarkan empayar perusahaan mereka hampir ke seluruh dunia, antaranya Malaysia, Amerika Syarikat, United Kingdom, Switzerland dan Australia. Si Friends to Mankind bermula lebih kurang 12 tahun dulu masa saya berada di Kanada. Di sana saya mulakan. Ia adalah asas bagi saya lah, sebagai seorang Malaysian, asas kampung dah, di mana kita tolong menolong. Dunia sekarang ni benda tu tak ada sangat. Kita terlampau banyak bisnes, terlampau banyak pergerakan menjadi mewah, kita lupa tanggungjawab kita bersama. Jadi falsafah dia bersama-sama kita membina. Jadi Friends to Mankind berasaskan untuk memegang filosofi ini bahawa kita kena tolong each other. Tak ada sesiapa yang boleh maju tanpa seorang atau ramai memainkan peranan dalam hidup dia. Jadi di mana kita hidup seseorang, sekarang Friends to Mankind nak bawa semua orang bersama. Namun, beliau sedar wang bukanlah jalan utama bagi menyelesaikan masalah yang wujud dalam masyarakat untuk jangka masa panjang. Dian yakin, ilmu pengetahuan dan kemahiran adalah kunci utama bagi permulaan sesebuah kejayaan setiap individu. Saya memang ada sebuah syarikat produksi selama 12 tahun. Saya rasa masanya dah sampai untuk syarikat tu memberi apa yang ia telah dapat kepada masyarakat balik. Jadi kerana saya meminati seni, meminati perfilman, meminati pelakonan, jadi ia menjadi asas bagi saya. Salah satu filosofi Project Dignity ini adalah apa yang ilmu yang ada kamu harus memberikan kepada orang lain, sehingga ia boleh menjadi satu kejaya bagi dia. So berasaskan tu perfilman memang sesuatu yang natural bagi saya lah. Kesedaran tinggi untuk membawa perubahan lebih baik dalam kehidupan manusia menjadi tonik semangat buat Friends to Mankind untuk mencapai matlamat dan misi mereka. Misi Friends to Mankind adalah membawa self-respect, menghormati diri sendiri. Dari segi setiap manusia mencari apa ada pada dia untuk memberi kepada masyarakat. Kita jangan hidup sebagai seorang yang tidak melibatkan diri dalam perkembangan masyarakat, negara dan dunia. Jadi misi dia adalah untuk membangunkan lebih masyarakat yang akan inovatif, bekerja, membangunkan. Itu misi dia. Itu saja. Misi dia simple. 200. Ini untuk filem je. Actually dananya sendiri lah. Kita cuma macam office saya, kalau kita kerja 6 hari, 1 hari kita bagi untuk Friends to Mankind. Begitu juga rakan-rakan saya. Sebenarnya kita tak cari dana luar daripada kita. Kita buat dana dengan orang yang sefikiran. So kita bermula dengan self-funding. Sampai sekarang kita masih self-funding. Kita tak ada mencari wang luar daripada di mana kita berada. So, ini adalah inisiatif perseorangan dan inisiatif segolongan masyarakat yang sama peringatan, sama fikiran.
So dananya self funding lah kebanyakannya. Bunyi semboyan di udara berkumandang. Apa jadi siapa tahu apa kata kau pandang. Ramai orang telah berdiri di kaki sendiri. I think that's a level. Ramai telah mempelajari berbagai bidang. Ramai telah berkembang. If you tengok ambil filem ni, ramai pelakon-pelakon yang mendapat peluang menunjukkan bakat. Jadi dari segi pencapaiannya kita telah mencapai quite tinggi. Kita telah membuka pintu kepada ramai. So itu saya rasa salah satu pencapaian. Friends to Mankind nekat menggalas tanggungjawab demi kemajuan umat manusia. Harapan terpahat di hati Dian dan pasukan untuk melihat apa yang dilakukan mereka dapat memberi kesan positif terhadap penerima dari aspek penguasaan ilmu dan kemahiran. Saya buat muzik untuk filem Semua Takdir. So I did the whole background score dengan lagu tema Semua Takdir. Belajar daripada platform ni ialah I learned a lot of values through this project, as well as it brought out the talent in me of making music for a movie. Even though I've worked as an assistant for a few movies before, but this is the first movie that I've done solely as a music composer, and it has brought out so many talents in me which I didn't realize before, and that has been a very big thing for me. Dian Vimal menubuhkan perusahaan Friends to Mankind dengan harapan dapat membantu menangani masalah kemiskinan dengan cara perkongsian ilmu, pengetahuan dan kemahiran hidup. Jadi ini sebenarnya Friends to Mankind ini bukan tentang saya. Even though saya mulakannya, tapi niatnya bukan tu. Jadi penghargaan tu tak berapa penting. Kita kadang-kadang tak pergi ke sana, tak hendak. Penghargaan tu tak perlu. Orang terima kasih kita cukuplah. Siapa yang bunuh Nara? Peluru siapa yang bunuh dia? Selaras dengan misi Friends to Mankind, Dian melaksanakan projek Dignity iaitu sebuah inisiatif bagi mendorong setiap individu untuk menyumbang kepada dunia. Projek ini memberi peluang kepada setiap individu untuk mengetengahkan minat mereka dan berbakti kepada apa jua bidang yang diceburi. Saya rasa kebanyakan orang tak percaya bahawa mereka boleh membawa satu perubahan ke dunia ataupun ke masyarakat dia. Ini kekurangan kepercayaan ni yang masalah bagi saya. Ramai tak nampak apa yang dia boleh bagi kepada dunia. Macam si orang muda macam orang buat kerja ni, you nampak apa yang you boleh bagi kepada masyarakat. Ramai tak nampak. Ramai rasa dan hidup kalau saya boleh cari nafkah untuk hidup, cukup, itu saja. Sebagai seorang individu, kamu boleh bawa perubahan. Kamu boleh bawa sesuatu untuk masyarakat menjadi lebih aman, lebih maju. So bagi saya masalah yang paling besar adalah masalah minda. Orang tak nampak. Tapi itu tugas kami untuk menolong mereka melihat apa yang mereka boleh bawa kepada masyarakat, kepada dunia, dan dari itu mereka nampak diri mereka sendiri. Itu dignity. Saya nampak apa yang saya boleh bawa kepada dunia. Menerusi projek ini, Friends to Mankind berperanan dengan menyokong, menjadi mentor dan mewujudkan situasi kehidupan sebenar setiap bidang yang diceburi bagi memberi pengalaman sebenar kepada setiap individu yang terlibat. Hai, salam sejahtera, saya Kiran. Dengan Friends to Mankind ni kita banyak mendapat peluang untuk menyumbang kepada komuniti, dan ini merupakan salah satu faktor yang penting bagi saya sebab kita banyak mendapat peluang buat projek kecil pun ada, projek besar pun ada, tetapi salah satu projek yang memang menarik perhatian, I'm sure dia akan menarik perhatian orang ramai, adalah projek Dignity. Jadi projek Dignity dia merupakan di mana kita menyediakan satu platform untuk orang baru, untuk golongan remaja, untuk sesiapa saja untuk datang menimbang ilmu. Jadi di mana kita ada workshop, kita ada mentorship, kita ada latihan praktikal.
Jadi dia membuka jalan untuk semua orang. Siapa-siapa saja boleh datang, dia boleh datang belajar. Dia punya main point ni so that kita ada suatu kemahiran di mana kita boleh gunakan kemahiran ini untuk macam earn a living. So dia boleh hidup dengan maruah lah Project Dignity ni. You ada sesuatu kemahiran yang you boleh guna untuk hidup. Salah satu inisiatif yang diwujudkan di bawah Project Dignity adalah pembikinan sebuah filem yang bertajuk Temuan Takdir. Setiap keuntungan yang diperoleh Friends to Mankind adalah bertujuan membentuk program baru yang dapat membuka lebih banyak peluang kepada lebih ramai individu untuk berkhidmat kepada dunia. Sebenarnya apa-apa wang yang kita capai dalam Project Dignity akan balik kepada situ. Ini bukan keuntungan yang diambil keluar. Dia ada dua keuntungan. Satu keuntungan, berapa ramai orang yang kita buka pintu, berapa ramai orang yang belajar. Yang kedua, kalau ada untungnya, kita akan ambil untung tu labur dalam lagi satu projek. Ini bukan dilakukan untuk profit sendiri. Even tu dalam filem ni ada ramai orang labur, ramai orang kasih wang. Untuk pelaburan mereka ada kepulangan untuk dia. Tapi yang lebih daripada keuntungan tu akan pergi kepada projek-projek yang kita akan ceburi selepas ni. Pembikinan filem ini adalah langkah permulaan bagi golongan muda untuk belajar dan terlibat dalam semua aspek pembikinan filem. Ia juga membuka ruang kepada bakat baru. Project Dignity is a platform where has opened a way for a lot of newcomers to explore the media industry, and as well as it has been a very big platform for everybody to work together, and we've learned a lot of things about cinema, because I don't think so this opportunity would come easily through anybody. So yeah, so Project Dignity have created a very big platform for newcomers in the industry which is very hard to penetrate in. Niat ni macam bercocok tanam tau. Biar dia benih besar. Sekarang ramai yang belajar di sini akan keluar, dia akan buat kerjaya dia sendiri. Saya mungkin akan menolong dia macam dia tolong kita. Jadi ini bukan kejayaan Encik Dian tau. Ini bukan kejayaan saya ataupun Friends to Mankind. Ini kejayaan manusia. Jadi kita ajar dia memancing. Nanti dia pandai pancing lah. Dan itu saja. Kita tak ada niat lain. Kita tak ada nak buat apa benda lain. Ini adalah tugas saya. Dalam hidup saya, di mana saya berada, ramai tolong, ramai mainkan peranan, ramai jadi inspirasi. Sekarang kita nak jadi macam itu kepada orang. Lepas tu untuk mengatasi satu masalah, dia buat lagi satu. Mula kenal dengan Master Dian apabila saya membuat pementasan di Istana Budaya dalam teater Dream Girls Broadway The Musical. So Master Dian datang untuk menyaksikan pementasan tu. Lepas tu 2 tahun kemudiannya dia telefon saya mengatakan yang dia ingin membuat sebuah filem dan ingin saya menjadi salah seorang daripada pelakon. Dan sejak daripada itu, saya terlibatlah dengan Friends to Mankind dan bersama-sama menjayakan filem Temuan Takdir. Bukan kau. Just walk up. Zain, this. And the boys come, and then you go. Orang ni sebenarnya nak apa lah? Relax jap. Korang ni sebenarnya nak apa lah? Hai, saya Amai Kamarudin dan watak saya dalam Temuan Takdir ni adalah Omar. Saya mengenali Master Dian bermulanya saya mendapat panggilan untuk datang ke casting di office ni lah. Jadi dari situ saya diuji bakat dan selepas seminggu mereka memanggil saya untuk memberikan watak utama sebagai villain. Jadi watak villain ni saya memang dah, sebelum ni saya memang dah banyak dah watak villain yang saya lakukan. Jadi dengan skrip ni yang saya dapat, saya memang terimalah, saya baca semua kan. Memang kena dengan pada diri saya.
anak dua ni hidup sebagai satu. Tapi di sebalik takdir memilih yang ada tiada. Watak yang diberikan pada saya lebih kurang macam diri saya jugalah, sebab saya seorang yang positif, sukanya keluar untuk melakukan apa-apa jua yang memberi cabaran kepada diri saya, dan watak Rose ni lebih kurang macam tu juga. Dia seorang yang memandang positif terhadap kehidupan dia dan juga orang lain juga. Dan apabila diberikan watak sebegitu, saya rasa ia sangat kena dengan saya, dan saya juga perlu berlakon lebih sikit kerana ada salah satu watak ataupun scene yang dimainkan memang macam saya juga, tapi dia tak selesa sebab saya seorang yang pemalu. Jadi apabila kena melakukan watak bercinta tu macam challenging sikit lah. Tapi disebabkan peluang itu diberi, kalau kita tak buat, kita tak. Jadi itu yang sebabnya saya ingin membuatkan kerja ni supaya saya dapat meluaskan lagi bakat saya dan untuk tunjukkan kepada orang ramai yang saya bukan hanya boleh melakukan satu benda tetapi 2, 3, 4 yang lain juga. Bukan kerja amatur. Very clean job. Nobody's perfect. Kalau kita tengok dalam kalau kita tengokkan filem Temuan Takdir ni, ramai yang mendapat peluang. Macam kita ada orang yang dapat peluang jadi project manager. Kita ada orang yang dapat peluang untuk menimbang ilmu sebagai casting manager. Kita ada orang yang ada peluang menjadi editor, fotografi dan sebagainya. Kita juga ada macam someone like me ada peluang untuk melangkah masuk ke dalam suatu industri yang mungkin tak mungkin bagi seseorang seperti saya. Mungkin tak dapat peluang ini. Jadi saya ni telah mendapat satu peluang untuk melangkah masuk ke dalam suatu industri. Bagi saya ni dia macam satu dunia yang baru. Saya dapat menerokai dia macam suatu pengalaman yang memang memperkayakan lah, dia enriching. Saya sampai bila-bila pun ni tak akan lupa tahu, saya lakon filem. And it's a wrap! Bukan saya saja yang buat. Ramai kawan-kawan saya seluruh dunia dengan sendiri mereka mengambil banyak projek dan buat. Apa yang kena faham ni, kita bukan the controller ke the governor. Kita hanya adalah support mechanism. Kita support mereka dalam projek-projek yang kita rasa mereka hendak buat. Siapa yang bunuh Nara? Peluru siapa yang bunuh dia? Perjalanan Friends to Mankind menyaksikan kisah pahit dan manis di dalamnya. Namun, kejayaan sebenar bagi Dian Vimal apabila dapat membantu seramai mungkin individu mencapai impian masing-masing. Tas tembakan bertempiaran, bunyi pengorbanan, tiba pula pemancing digantung panah. Temuan Takdir bermula saya ingat kira-kira bulan Februari tahun lepas. Mula-mula kita dapat skrip. Semuanya baru, director baru, kameraman baru, semua baru. Dan ia menjadi satu peluang bagi saya memasuki bidang perfilman, membuka pintu kepada ramai orang bidang perfilman. Dan dalam perancangan itu dekat-dekat bulan April, bila kita mula filming, kita film lebih kurang sebulan. Filming. Lepas tu dekat 1 bulan editing dan lepas tu 2 bulan post production. Jadi dalam masa 4-5 bulan filem ni sudah habis.
dah dibuat. Lepas tu kita kena tunggu lebih kurang 5-6 bulan untuk dapat approval. Ia satu experience yang manis bagi saya. Team yang kita ada tu begitu baik, begitu bekerjasama. Saya rasa sebab tu produksi ni jadi begitu tinggi. Sebab tu quality filem ni begitu tinggi. Benda yang baru banyak kerana Master Dian banyak juga mengajar saya teknik-teknik, skill-skill untuk menambahkan lagi, mencantikkan lagi saya punya watak Omar tu kan. Jadi Omar ni dalam geng dia ni dia nak ikut kepala dia je, masing-masing nak jadi ketua. Jadi yang si Omar ni dia rasa diri dia mastermind lah, jadi di situ dia boleh arah kawan-kawan dia apa suruh buat semua. Dia tak fikir siapa-siapa diorang ni. Future. Semua orang yang ada dekat sana bukan sahaja orang yang dah berpengalaman. Banyak yang masih baru nak menceburkan diri dalam bidang perfilman, macam cameraman, macam production people, dan juga terdapat banyak pelakon-pelakon baru. Macam saya dah pernah berlakon dan kita ada pelakon veteran macam Datuk Zahim, Avanida, Harry. Jadi diorang memang selalu bagi idea dan juga nasihat untuk memperbaiki diri kita apabila kita berlakon. Jadi macam dalam penggambaran tu satu platform yang membenarkan dan membolehkan kita semua belajar daripada satu sama lain. Dan best dia sebab kerjasama di antara setiap orang dalam projek ini menjadikan ia satu filem yang sangat best. Friends to Mankind mendapat sokongan daripada pelbagai organisasi yang berkolaborasi bersama bagi menjana pendapatan dan dana untuk kegunaan projek-projek yang diusahakan. The motivasi yang saya rasa yang paling kuat bagi seorang tu, kalau you pandai belajar, kalau you rajin belajar, itu saja. Masalah sebenarnya adalah sesuatu yang saya belum belajar atasi. Jadi kalau saya seorang yang bersifat cepat belajar dan rajin belajar, masalah tak nampak sebagai masalah, dia jadi peluang belajar. Ramai yang masalah dengan ramai orang, mereka tak mau belajar. Mereka nak hidup dengan apa yang dia tahu. Jadi bila cabaran datang, dia menjadi besar. People were growing. Hari-hari dia belajar, hari-hari dia cuba buat dengan cara yang baru. Bagi saya, masalah hanya ada jika seorang tidak nak belajar. Kalau you mula belajar, benda tu tak jadi masalah, dia jadi peluang. Kalau kita tengokkan bagi sesiapa yang nak mencuburi bidang perfilman, Project Dignity merupakan satu platform di mana mereka boleh menerokai peluang mereka dalam dunia perfilman. Di mana Friends to Mankind dan Project Dignity ini sebenarnya membuka jalan untuk sesiapa yang benar-benar berminat, sesiapa yang sungguh-sungguh nak buat ni, dia boleh masuk. So sekarang dah ada jalan. So just datang, call, find out more about kita punya projek dan sebagainya. Friends to Mankind mungkin sesuatu yang asing bagi kita, namun mereka mempunyai misi yang tersendiri bagi membentuk sebuah kehidupan yang aman dan penuh senyuman. Namun kita tahu tanggungjawab ini tanggungjawab kita bersama. Nasihat saya satu saja, kenali diri sendiri, belajar melihat diri sendiri daripada bagaimana awak telah melihat diri awak sendiri. Yang kedua, rajin belajar. Jadi seorang manusia yang boleh belajar. Jadi bila dua perkara ni ada, satu, you lihat diri you, jangan lihat macam sebagaimana you berada semalam. Lihat you sebagaimana you berada hari ini dan besok. Yang kedua, kalau hari-hari you pandai belajar. Bukan belajar dari segi buku saja. Pandai belajar, pandai mengetahui situasi, pandai melihat sesuatu masalah dengan cara pandangan yang lain. Kalau dua perkara ni ada pada seseorang, dia mesti berjaya. Lambat laun dia berjaya. Hai, saya Azura Zainal. Jangan lupa saksikan Temuan Takdir yang akan berada di panggung di seluruh Malaysia pada 11 Ogos 2016. Jangan lupa ajak adik, abang, kakak, mak, ayah, kawan-kawan semuanya datang untuk menyaksikan Temuan Takdir. Jangan lupa saksikan filem Temuan Takdir bermula 11 Ogos di pawagam berdekatan anda, okey? Ajak semua family, kawan-kawan, cikgu sekolah, guru besar semua boleh tengok.
Kerana filem ini memberikan pengajaran kepada anda semua. Temuan takdir 11-12. Siapa yang bunuh Nara? Peluru siapa yang bunuh dia? Ini kisah dua kumpulan baik dan jahat bertarung. Jangan lupa saksikan saya, Dian Bimal, dalam rancangan Social Entrepreneur, musim kedua, hari Rabu, 8.30 malam.